Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Adakah yang ada kitab Latahzan? Okey, kalau tak ada tak mengapa. Kalau ada pun takut penterjemah lain nanti kita tak sama muka surat. Okey. Kalau yang sama dengan saya, penterjemah dia adalah Nur Aini Abu. Okey, pada bab yang ke-127 muka surat 265 insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Masya Allah, saya pohon ampun maaf kepada yang menanti. Okay, jadual kita dalam poster pukul 10 pagi. Dengan confident je saya kata kenapa jalan ni lain je, cakap dengan Jaja. Okay, nampak terserlah Masjid An-Nur, tapi bukan Masjid An-Nur yang ni. Okay, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, padahal bukan pertama kali tu datang. Saya baru sampai dari Kelantan malam tadi pukul 12 malam. Pukul 8 pagi tadi saya dah ada satu kuliah online. Pukul 9 Jaja dah sampai rumah untuk ambil saya. Dah elok dah tekan Masjid An-Nur. Okay, tapi sampai kat tol mana tadi dia macam searching kan. Lepas tu Jaja main klik je lah Masjid An-Nur. Confident je. Rupanya An-Nur lain sampainya. Kita kata jam kot je, ada ikut jalan lain. Tiba-tiba sampai ke destinasi masjid lain. Jadi ketika itu lagi 3 minit nak pukul 10. Kalang kabut. Minta maaf dengan Dr. Irma, nak patah balik ke nak teruskan. Tak apa Ustazah, kami tunggu. Jadi yang dalam talian pun dah menderu-deru yang menghantar mesej. Bila Ustazah nak start kata pukul 10. Saya minta maaf kesilapan saya. Sebab saya biarkan Jaja cari location sendiri. Saya tak hantar location yang Dr. Irma hantar dekat saya. Okay, jadi minta maaf sangat-sangat. Semoga majlis ilmu ini dapat diteruskan dengan penuh kesabaran. Walaupun Ustazah sedikit kesemputan. Okay. Jadi Alhamdulillah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya memilih untuk menyambung Latahzan yang dalam talian. Alhamdulillah sudah lebih 120 bab. Hari ini sampai ke bab 127. InsyaAllah bermanfaat untuk muslimat Masjid An-Nur. Sebab ilmu yang datang daripada nasihat-nasihat agama tidak pernah ada yang merugikan. Okay? Semuanya insya-Allah membugarkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ini minggu kelima hari Selasa. Okay? Dalam bulan November, hari terakhir, dan besok kita akan 1 Disember. Sampailah kita kepada bulan yang terakhir. Okay? Pejam celik kan? Dan hari-hari kita ditambah usia, walaupun esok belum tentu lagi kita dihidupkan. Tapi kita akur sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, apapun ujian, dugaan yang Allah hantarkan kepada kita, sebenarnya kita memang mampu untuk menempuhnya. Kalau tidak, sampai hari ini kita tak hidup. Alhamdulillah, dengan izinnya Allah. Di sana, wa na'udzubillah min zalik, ada orang walaupun mengaku beragama Islam, sudah tidak hairan, ada orang yang membunuh dirinya sendiri. Wa na'udzubillah min zalik. Kalau dulu-dulu kita dengar orang yang non-Muslim saja,
Okay, ada banyak di negara maju kadar kematian bunuh diri tu sangat tinggi. Cuma kita tak ambil cakna lah sebab itu bukan cara hidup kita. Negara maju tapi kenapa boleh tembak diri sendiri, boleh terjun bangunan, kejayaan luar biasa di dunia. Tapi mereka tak dapat ketenangan. Semoga tidak berlaku kepada orang yang mendakwa bersyahadah kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah. Sebab apa? Iman ini begitulah kan, apa sahaja yang Allah datangkan, hantarkan kepada kita itu dari Allah, dan kita disuruh kembalikan kepada Allah dengan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita faham konsep ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita akan tenang setenang-tenangnya. Walau saat kita berada di atas daratan, kita berada di atas gunung yang tinggi, kita berada sedang menyelam di dalam lautan, sebab semua itu adalah buminya Allah, miliknya Allah. Kita bersandar kepada Allah Al-Hayyu yang hidup tidak akan ada mati-matinya. Al-Qayyum berdiri Allah tu tak macam kita. Kita berdiri masih perlu sandaran apa. Kita rasa kita hidup sebab gaji hujung bulan kita. Kita masih okey sebab ada anak-anak yang bantu kita. Kita masih okey sebab ada harta simpanan kita. Tapi Allah itu hidup dengan sendirinya, tak perlu apa-apa pun. Maka bersandarlah kepada Dia yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Kita adalah hamba-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, mahu dibagaimanakan pun oleh Allah. Ajarkan hati untuk akur. Aku redha ya Allah, aku terima ya Allah. Sebab mahu tak mahu kita akan dihidupkan dalam suasana begitu. Jadi nilai yang paling tinggi, maqam hebat di sisi Allah ni adalah orang yang sanggup menempuh apa saja takdirnya Allah. Insya-Allah sepanjang dalam PKP, saya bukan orang alim tapi sekadar membacakan apa yang Dr. Aida Al-Qarni sebutkan dalam kitab La Tahzan. Maka ternyata saya dah berjalan, lepas dah boleh rentah negeri ni, jauhlah utara, bahkan selatan. Semalam Terengganu, Kelantan selesai kan. Semua komen terima kasih Ustazah, tolong bantu. Ada lama dah kita La Tahzan ni tapi macam tak faham. Sahabat-sahabat, kita cuba sama-sama memahami. Sebab apa? Sebab nasihat-nasihat agama. Dan hari ini Jemaah Muslimat An-Nur Subang, kita dapat tajuk yang ke-127 berbunyi, bersikaplah bijaksana terhadap harta. Okay, bersikaplah bijaksana terhadap harta. Orang yang berhemat tidak akan sengsara. Masya Allah. Okay, tajuknya saja dah memberi satu makna yang besar bagi kita. Bersikaplah bijaksana terhadap harta. Orang yang berhemat tidak akan sengsara. Jadi, salah ke hari ini kita nak belajar? Salah ke kita hidup dengan mencari harta? Salah ke kita hidup dikenali dengan orang yang berharta? Salah ke kita mati meninggalkan harta? Okey, kalaulah semua itu salah, kenapa ada Nabi yang terkenal dengan kekayaan luar biasanya? Itulah Nabi Sulaiman. Kekayaannya luar biasa. Kenapa ada para sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah? Antara orang yang awal-awal masuk syurga itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kerana mulianya dia diangkat oleh Allah menjadi sahabat yang sentiasa membenarkan apa kata-kata Nabi SAW. Syurga tempatnya. Kenapa ada sahabat-sahabat sehebat Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan kekayaannya tetapi bukan menjadi tamak dan menjadi semakin jauh dengan Allah. Bahkan dengan hartanya menjadi manusia yang semakin dekat dengan Allah. So ciri-ciri orang berharta inilah yang kita nak tiru. Sebab harta tu tak pernah salah. Kalau kita kata harta tu salah, hari ni dapat ilmu habis, pakat suruh Ustazah buka bonet kereta, nah Ustazah emas saya 1 karung. Nah Ustazah duit saya dekat bank ni dah keluarkan belaka bagi kat Ustazah. Ustazah lah juga untung. Kan sahabat-sahabat muslimat, senangnya nak kaya. Kalau gitu saja semua orang boleh hantar harta kat kita. Dah, jangan dibuang-buang. Kita boleh ke syurga dengan harta kita. Dengan panduan bab 127 daripada kitab La Tahzan, insya-Allah. Boleh sahabat-sahabat muslimat. Baik, ada seseorang mengatakan orang yang berhemat tidak akan melarat. Ada orang bijak yang berkata, kitab La Tahzan dinukilkan, dihimpunkan di dalamnya ayat Quran. Ada hadis Nabi SAW, ada syair-syair yang menyebabkan kita nak faham. Manusia ni kalau yang berjiwa seni, dia dengar lagu pun dia rasa macam terdidik hati. Betul? Kadang-kadang macam orang tulis saja, apa sajalah hasil-hasil tulisan. Wah, Ustazah bagusnya tulisan dia ni. Dia rasa macam terusik hatinya, terjentik hatinya. So, kitab La Tahzan ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ada syair-syair
Yang mana bila kita membacanya, sahabat-sahabat muslimat, kita rasa macam hidup jiwa. Tapi orang yang tak berapa nak faham syair-syair, lirik-lirik lagu ni, dia punya pemikiran tu lurus. Ada jenis macam tu juga kan. Saya tak faham lah ustazah. Perlulah dengar majlis ilmu, sahabat-sahabat muslimat. Sebab dalam majlis ilmu ni kita cuba olah. Kan olah mengikut cara fahamnya kita sebagai orang awam, insya-Allah. Baik, apa kata syair ini? Kumpulkan hartamu sebab kemuliaan seseorang tergantung hartanya. So penulis ini menulis dengan sedikit ilmu yang dia ada. Kena faham ya. Ada orang suka menulis, nampak pokok jadi satu lagu, nampak gunung jadi satu lagu, nampak perempuan jadilah lagi satu lagu. Kita pernah muda dulu kan, kalau kita kira berapa banyak lagu nama perempuan, tapi nama lelaki 100 lagu perempuan, tak ada lagi satu nama lelaki. Kan ternyatanya betapalah penulisnya perempuan, penulisnya lelaki, pada wanita itu pelbagai sudut pandang ada daya tarikannya sendiri. Sebab tu berhati-hatilah wahai wanita. Okay? Jadi memandang harta pun ada penulis, penyair yang menggambarkan kumpulkan hartamu sebab kemuliaan seseorang tergantung hartanya. Nah, di sana mungkin ada ulama yang membidas, mana ada orang mulia dengan hartanya, orang mulia dengan agamanya. Faham? Tapi sudah pasti orang yang berharta ini adalah orang yang beragama. Jadi tidak salah kita berharta bila mana kita beragama. Dan carilah kekayaan sesukamu. Kita tak boleh kata kat orang kau nak kaya, jadi businessman. Rasulullah kata orang meniaga ni 9/10 rezeki dari Allah. Itu sebenarnya bukan hadis, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi semua kita diberi faham dalam agama, meniaga ni adalah satu perkara yang sangat besar di sisi Allah. Sebab kita terlibat dengan muamalah. Hablum minallah jaga, hablum minan nas jaga. Kita bukan kata duduk seorang-seorang, muslimat dirahmati Allah. Mana ada orang yang meniaga seorang-seorang dia. Kan seorang-seorang dia saja, mesti terlibat. Oh, ada permintaan, adalah penawaran, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So perkara macam ni kita melibatkan semua orang. Jadi maknanya kenapa mudah untuk ke syurga? Sepatutnya sebab kita bertemu dengan ramai peluang-peluang untuk kita jadikan ia sebagai pembuka pintu syurga. Subhanallah, kerana melalui kekayaan hasil perniagaan itu ada zakat yang kita kena keluarkan. Subhanallah. Dan ada pula peluang-peluang kalau zaman dulu meniaga buah. Kenapa buah yang elok, cantik, masak, ranum, fresh lagi tu harganya lebih mahal daripada yang dijual murah? Kejujuran tu penting. Kenapa yang ni selonggok jual murah ni? Oh, ni sebab buah dah dekat seminggu dah, tapi elok lagi kulit dia macam ni, lagi manis isi dia, lagi lembut. Cerita terus terang tapi jual dengan harga murah. Itu pun pahala sebab kita berterus terang. Kejujuran, sahabat-sahabat. Tapi kalau kita cari rezeki cara lain, mungkin tak berapa nak telus. Duduk kat pejabat seorang-seorang, bos bukan nampak ni, kawan-kawan sekerja tak tahu ni, orang bukan tahu aku buat pecah amanah ke segala, contoh. Okay, sahabat-sahabat muslimat. So tidak ada satu kerja pun yang tidak baik di sisi Allah. Yang penting kerja itu sentiasa kita cari kekayaan sesuka kita cara, asalkan Allah suruh kita cari dengan cara bagaimana. Itulah jalan-jalan yang Allah redha. Melalui bapa saudara daripada ayah atau bapa saudara daripada ibu. Tengok baginda Nabi SAW, dia ajar meniaga oleh bapa saudaranya sendiri. Jadi ustazah, apa kelebihan? Elok saya cari rezeki melalui harta warisan. Ada ibu-ibu ustazah, saya dah membina empire perniagaan. Tapi saya kecewa, seorang anak saya yang 4 orang ni pun tak nak mewarisi. Yang ni jadi ni jadi ni. Saya dah hajar, dah meniaga, nanti boleh ambil alih bisnes ayah. Pun ada ibu-ibu yang mengadu pada ustazah, diorang langsung tak minat ustazah. Ada cita-cita dia sendiri. Ini bentuk-bentuk ujian, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi macam mana kita nak depani? Adakah mesti harta itu diwarisi kepada anak pinak keturunan kita sahaja? Okay, bahkan kalau kita train seorang yang betul-betul jujur dan amanah, bahkan dia mungkin lebih memberi kegembiraan kepada kita berbanding anak kita sendiri. Justru harta yang diwarisi ataupun kita belajar untuk mewarisi harta tersebut tidak pernah salah. Tapi bagaimana bila kita dah dapat harta tu untuk menguruskan harta tersebut? Masya Allah. Baik, falsafah yang mendorong untuk membazirkan harta, membelanjakannya pada tempat yang tidak benar, atau justru tidak ada niat untuk mengumpulkan harta sama sekali, merupakan ada orang hidup, saya tak nak langsung kumpul harta ustazah. Buat apa cari harta? Harta ni semua urusan dunia. Oh, kita dengar pandang atas bawah kan sahabat-sahabat.
Kan, kenapa Kak berhenti kerja? Harta ni semua tak guna. Habis tu lepas ni rumah macam mana bayar? Tak apa, Ustazah duduk bawah jambatan pun tak apa. Kan? Habis tu kalau kereta kena tarik, tak apa, saya jalan kaki pergi Masjid An-Nur. Mujur naik kereta. Kalau tidak sesat jalan kaki tadi setengah jam boleh jadi 1 jam setengah, sahabat-sahabat. Okey, jadi maknanya kita nak sebut macam mana, tak salah mengumpulkan harta. Okey, jadi jangan pernah saya dah hijrah Ustazah, saya tak nak pandang harta-harta ni semua. Ni Ustazah biasa jumpa juga sahabat-sahabat kita sengih dalam hati ni, kata aku nak tengok setakat mana kan. Lepas 2-3 bulan kan kata cabut balik tudung. Susahlah Ustazah nak buat live pakai tudung ni, tak boleh tunjuk saya jual shampoo. Macam mana pula saya nak kan. Dia cerita benda tu. Saya jual makeup Ustazah. Saya masa pakai niqab dulu saya tak fikir. Habis tu stok banyak lagi. Lepas tu suami saya dah mula bising dah kan. Stok banyak tapi awak dah mula pakai niqab. Awak nak jual macam mana? Bukan awak yang buat live. Ini kisah benar. Sebab tu hari tu Ustazah cakap berfikir dulu sahabat-sahabat. Hari ni dia nangis-nangis dengan majlis ilmu. Kan? Sebelum-sebelum ni tak dengar. Hari ni insaf sungguh. Rasa macam nak tobat lahum sungguh. Ada orang Kedah ke tobat lahum? Kan sahabat-sahabat, rasa nak tobat lahum sungguh. Balik ni bukan saja pakai tudung tapi nak pakai niqab terus. Tak pernah salah, anda lah wanita mulia kalau kita mampu. Tapi jangan jadikan itu sebagai permainan. Kalau kita rasa nak pakai, kita pakai. Kita rasa nak cabut, kita cabut. Jangan sahabat-sahabat. Sebab tu Allah tak mewajibkan di situ secara tetap bagi orang perempuan. Tapi yang mana yang Allah wajibkan dalam Quran kan, pakai, melabuhkan, jangan tunjukkan bukan benjolan jatuh terantuk, bonjolan. Sahabat-sahabat, kok depan ke kok belakang ke, jangan tunjukkan, labuhkan jilbab pakaianmu. Jadi bila kita sebut macam tu, salah ke Ustazah saya keluar sikit, nak calik lipstick sikit, nak pakai bedak sikit? Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kalau kita memandang, jangan sampai dulunya kita pakai elok-elok, tiba-tiba hari ni kita dah bertahun-tahun macam tu. Orang nampak kita, aku sian tengok engkau ni, mesti gaduh dengan laki malam tadi kan. Kenapa cakap macam tu? Saya bahagia dengan suami bos. Kan aku tengok muka kau pucat semacam, tak payahlah duduk meja depan tu, kan klien aku semua lari. Ada macam tu. Jadi kita pakai seadanya, bukan dengan nawaitu untuk bertabarruj. Muslimat dirahmati Allah, melampau-lampau berlebihan. Subhanallah, saya pergi ke Kelantan baru ni, saya diziarahi oleh sahabat-sahabat. La tahzan, seronok dia datang jumpa. Ustazah doakan saya, ya Ustazah, saya baru hijrah 1 Muharram hari tu. Masya Allah, Alhamdulillah, tahniah. Subhanallah, bersih, mulus wajahnya. Kalau dia ada dalam talian ni hari ni, subhanallah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, doakan saya Ustazah. Ya Ustazah, doa. Saya dulu Ustazah tak boleh keluar rumah kalau tak make up. Saya dulu Ustazah pakaian saya teruk. Lepas tu saya di Kelantan tu saya tak open majlis ilmu yang saya pergi dekat mana, sebab kita berjaga-jaga kan sahabat. Kelantan antara tempat yang tinggi, sebab saya ada program yang penting di sana, so majlis saya tertutup. Tapi ada yang PM beria-ria nak jumpa sungguh ni, tak apa, tak ramai, jumpa Ustazah kat lobi sebelum Ustazah check out. So adalah beberapa orang, seorang ni muda, seorang lagi ni tua, pangkat mak saya lah. Kan tiba-tiba mak cik ni kata, ni bukan menantu si Pulan tu. Macam tu. Biasalah mak cik kan, bukan menantu si Pulan. Yalah cik ni siapa? Akulah yang jahit baju kau selalu dulu. Macam tu. Maknanya mak mentua dia BFF dengan mak cik ni lah yang jumpa Ustazah. Lepas tu saya senyum je tengok kaedah dia pun bersembang. Kan sahabat. Maksudnya mak cik ni pun terkejut. Berubah sungguh. Cik jangan cakap macam tu, doakan saya. Dia tak kabur lah macam mana orang ni dulu. Tapi cara dia terkejut tu memang terkejut sungguh lah. Dah betul-betul lengkap, tutup aurat sungguh sahabat-sahabat muslimat. Tapi Ustazah nasihat dia dengan kasih sayang. Kena seiring. Minta maaf Ustazah terpaksa tanya, suami macam mana? Itulah Ustazah, apa yang Ustazah cerita dalam kuliah tu tak ada yang salah. Semua betul. Ya betul, suami dulu seronok sampai sekarang bahagia kan, insya-Allah Ustazah. Hati-hati sebab suami nak bawa awak pergi mana-mana majlis. Dia ada kawan-kawan dia nak tunjukkan isteri dia dulu yang pakaiannya macam mana. Jangan maksud Ustazah tu drastik sangat, sebab sekarang ni dia sampai berniqab dah. Sahabat-sahabat, dalam keadaan berniqab tu macam mana nak temankan suami? Suami ada rasa macam mana kalau awak duduk di samping? Faham maksud sahabat-sahabat muslimat? Jadi kita kena imbangkan. Jadi kalau itulah sekarang saya baru berapa bulan, saya rasa macam itulah Ustazah ada masalah juga ni, kita tutup-tutup. Cik tu siap, jom kita ambil gambar. Dah lupa dah ambil gambar dengan Ustazah, ambil gambar dengan orang tu nak tunjuk kat kawan dia. Buka lah muka tu. Cik tak boleh sebab kawan kita ni dah memang bernikah.
Tak boleh suka-suka buka. Dia memang dah berniqab. Alah kita je ustazah takkan tak boleh? Tak boleh. Kan nak tunjuk kat mak mentua dia je jumpa dengan ustazah kat sini. Tak boleh. Itu dari segi adabnya sahabat-sahabat. Sebab keteguhan hati. Jadi jaga orang perempuan ni Masya Allah. Ya ustazah sekarang ni macam masalah jugalah. Kan? Ustazah doakan supaya kamu kuat. Saya jumpa benda ni sepanjang PKP. Muslimat dirahmati Allah. Orang nak berubah, nak hijrah. Yang dulu sumber pendapatan dia tu hasil jual produk-produk macam ni. Lepas tu dia nak berubah kan. Bila dah boleh renta negeri ni dia termenyesal. Alamak ustazah macam mana saya punya produk ni banyak lagi. Saya kena jual, saya kena buat live gini. Kan masa dia buat dulu tu dia tak fikir. Jadi semoga ini menjadi panduan. Islam tak suruh sahabat-sahabat dirahmati Allah sampai kita buang segala harta. Bayangkan kalau dia memang dulunya sumber pendapatan dia melalui contoh jual air mineral lah. Sahabat-sahabat, tiba-tiba dia hijrah tu, stok air mineral yang halal dijual ni, dia buang semua. Ini dah berlaku pembaziran. Dia tak sama dengan perintah Allah ketika Allah mengharamkan arak. Arak tu bila Allah kata haram, sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tak banyak cakap. Tak ada kata, ya Rasulullah tunggu stok habis boleh tak baru haram. Kan stok banyak ni kat rumah. Tapi bumi Madinah sampai bau arak beberapa hari dek kerana takwanya mereka. Bila Allah kata haram, banyak mana pun stok buang, tonggengkan dia. Tempayan-tempayan arak tu dibuang. Sahabat-sahabat, once Allah kata haram, jadi kita buka muka ni bukan haram. Tapi bagaimana kita nak berdepan dengan orang lelaki? Ustazah cakap terus terang dengan dia, kamu dah tutup elok, tapi jangan bila bergambar, kamu bekerjakan depan orang lelaki, meliang lintukkan tubuh, bahasa masih manja-manja lagi. Tapi tutup. Orang lelaki lagi ditutup, lagi dia nak tahu apa yang berada di sebalik. Kenapa suara macam manja sangat ni? Kenapa liang lintuk tubuh ni macam menggiurkan sangat ni? Minta maaf sebut. Jadi kita tutup tu bukan kerana kita nak tutup kecantikan wajah dan sebagainya, tetapi maksud aurat tu sahabat-sahabat dirahmati Allah adalah kita nak jaga diri kita, maruah diri kita. Jadi jangan perangai yang kita kata istilahnya Masya Allah tabarakallah, kalau dulu kita suka berjoget-joget, itulah juga. Saya tak boleh lupa ada satu kisah muslimat dirahmati Allah. Ni dah program umrah ni dah buka semula kan. Dia kata, ustazah saya umrah 2015 kot tak silap. Dia kata 2015, tiba-tiba tengah rehat depan dataran Kaabah tu, dia kata kecoh kat depan tu. Kecoh, ada seorang perempuan ni buka tudung, cara aksi tu meronta-ronta macam nak cabut baju sekali. Lepas tu berjoget-joget depan Kaabah ni. Rupanya seorang perempuan Indonesia jemaah umrah, dan kawan-kawan dia tu bila ditanya, dia kata dia ni dulu penyanyi yang memang melompat-lompat terkinja-kinja depan orang. Nak sangat konon bertaubat tu nak pergi Mekah, sahabat-sahabat. Tapi dia masih lagi berperang. Semua kita ni berperang dengan nafsu kita sendiri. So peperangan nafsu ni muslimat dirahmati Allah, kalau terlampau drastik, kita takut hari ni 30 hari elok bernikah, elok sahabat-sahabat muslimat. Kita sembahyang tak tinggal, bengkak-bengkak kaki. Elok hari ke-31 Allah bagi ujian lah. Ujian juga ke dah sembahyang, dah penat-penat tutup aurat ni. Bahkan kalau Allah nak uji keimanan kita, lagi kita nampak macam berubah, lagi macam besar ujian yang kita dapat. Sebab Allah tahu mujahadah dia tu sangat besar. Jadi macam mana kita nak tempuh? Sebab tu dalam Islam yang paling indah sikit tapi berterusan. Jangan banyak tapi kita cepat penat. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Jadi kita minta doa. Jadi sahabat ustazah yang semalam, pangkat ibu, yang pangkat adik dengan ustazah tu Allah permudahkan. Yang ibu ni ke syurga, cara bercakapnya kita faham kan, sahabat-sahabat dia seronok dengan ukhuwah tu. Yang pangkat anak tu Masya Allah kan, Allah permudahkan hubungan dengan suami, makin cantik, dengan anak-anak makin cantik. Bila ibu-ibu dah ke majlis ilmu, antara yang ditanya, ustazah doakan saya macam mana saya nak membesarkan anak-anak saya, macam mana anak saya nak ikut apa kebaikan-kebaikan yang saya dah buat. Tenanglah ustazah, sekarang ni hati masuk kerja pun lapang dada bila kita betul-betul mendekat dengan Allah. Jadi kita seronok bila dengar cerita macam tu. Okay, sahabat-sahabat muslimat. Jadi jangan sebut saya nak berhenti kerja, saya nak buang semua harta-harta saya ni, harta dunia ni semua tak ada bermakna.
Alang-alang kita berharta, menjadi kaya di dunia, jom kita niat jadi kaya sampai akhirat. Ni sahabat-sahabat. Okay, sebab tadi pagi kuliah saya pakai kitab di balik tabir kematian, kita bertemu Masya Allah dengan satu kata-kata yang indah. Dia nak hidup kaya, tapi dia nak mati dalam miskin. Faham tak maksud? Sebab kita banyak nak kaya macam para sahabat Nabi yang dermawan, jutawan, nak kaya macam tu. Tapi kita tak nak mati seperti sahabat Nabi, yang mati mereka kebanyakannya sehelai sepinggang. Bagaimana matinya Khadijah Al-Kubra, nak beli kain kafannya pun tak mampu. Masya Allah. Macam mana matinya Abu Bakar As-Siddiq, ditanya oleh Rasulullah, mana harta yang ditinggalkan untuk anak-anaknya? Cukuplah Allah dan Rasulnya. Subhanallah, habis dibelanjakan untuk jalan Allah. Tapi kita sentiasa rasa takut ni, kalau aku tak tinggal sikit macam mana? Tak tinggal sikit macam mana? Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita tak sampai level macam tu. Cuma cukuplah muslimat dirahmati Allah, jangan kita dipermainkan oleh iblis. Kita kata yang kita ambil secara halal ni pun kita haramkan. Benda yang jelas haram di sisi Allah pula kita halalkan. Ini memang ada dalam agama. Kalau iblis nak mempermain-mainkan kita, benda yang halal itulah yang kita nampak haram, benda yang haram tu pula kita nampak halal. Ini bahaya. Okay? Lalu kitab ini membahaskan falsafah yang mendorong untuk membazirkan harta, membelanjakannya pada tempat yang tidak benar, atau justru tidak ada niat untuk mengumpulkan harta sama sekali. Tidak ada niat untuk mengumpulkan harta sama sekali, rupanya merupakan falsafah hidup yang salah. Rupanya kita kena ada azam untuk kumpul harta, muslimat dirahmati Allah. Tetapi jangan termasuk kategori wailul likulli humazatil lumazah, dicelakakan oleh Allah. Siapa humazah, siapa lumazah? Termasuk dalam kategori jama'a malau wa'addada, menghimpun harta dan menghitung-hitung. Belanjanya tidak. Bank ni banyak ni, jangan bagi luar. Ada kawan datang, hutang ku tak bayar lagi. Jaklah, duit dalam bank tu tak beranak lagi. Anak dia nanti aku bayarkan kamu. Pula. Sahabat-sahabat, sebab ada orang tanya Ustazah, apa hukum kita tangguhkan hutang? Sebab duit simpanan kita tu, tu duit kita tu. Kita nak bayar hutang pakai duit bunga bank tu. Tak faham yang berhutang siapa? Kan mu ke bunga bank tu, sahabat-sahabat. Jadi kita nak jawab, duit ada tapi sengaja menangguh-nangguhkan. Sebab dia tak nak duit yang dia kata nak peram tu, muslimat dirahmati Allah, tak luak. Yang ni tak boleh Ustazah, saya memang ada duit tapi tak boleh keluar sekarang ni, hujung tahun baru boleh keluar. So hujung tahun baru saya nak bayar hutang dengan si Fulan. Ustazah pun angguk senyum. Senyum tu senyum geram lah sahabat-sahabat. Senyum geram tu cakap macam ni, doa jangan mati dulu hujung tahun ni. Alamak Ustazah, macam mana boleh tahu hujung tahun ni tak mati? Maka dah tahu berhutang, ada duit, bayar dulu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita tak tahu sampai bila kita nak dihidupkan. Kecuali memang dah deal dengan orang yang memberi hutang tu. Paling lewat aku bayar 31 hari bulan 12 tahun 2021. Kan sahabat-sahabat? Jadi kawan tu tak mengharap untuk dibayar awal. Tapi kalau kita janji 31 hari bulan 12 2021, sekarang ni 1 Disember ni kita bayar dah. Kawan tu seronok ke tak seronok? Mestilah seronok. Kan ada yang tak seronok? Ustaz tak seronok kalau orang bayar hutang saya Ustazah. Kan kalau ada yang sikap macam tu, pergi suruh orang tu bayar hutang akad dekat saya. Senang. Kan sekarang banyak scammer macam tu muslimat. Ustazah tolong saya ni ada masalah, akaun saya tiba-tiba kena block. Ustazah tolong bayarkan, tadi saya beli barang tapi akaun saya ada problem ni, Ustazah bank in dekat akaun sekian-sekian. Tolonglah muslimat Subang, jangan mudah percaya. Kan walaupun profile picture tu gambar dia, kita tak perasan nombor handphone tu kadang-kadang. Sebab kita tak hafal nombor telefon semua kawan kita. So telefon dulu, Ustazah ni tak pernah pinjam duit ni. Telefon dulu. Dr. Irma ada tak nombor telefon Ustazah? Sebab Ustazah ni dia kata saya Ustazah Zai, tolong bank in dekat akaun sekian-sekian. Bagi Ustazah, kalau kawan saya dapat mesej macam tu, mestilah kawan kata, aku tak pernah tengok engkau dah mesej daripada engkau nak pinjam duit, minta tolong bayarkan. So aku rasa macam berbesar hati nak tolong kau. Ustazah pula tu takkan saya tak nak tolong. Kebanyakan ni macam tu, dah ramai asatizah yang kena. Sedihlah muslimat dirahmati Allah, sebab yang buruknya adalah nama para ustazah kita. Rupa-rupanya bila cek, Ustaz saya dah bank in 2,800, saya tak kisah bila-bila je lah Ustaz nak bayar. Duit apa ni kak? Tak faham.
Dah transfer, baru dia nak telefon. Ustaz, Alhamdulillah saya dah bank in ya Ustaz. Saya tak cakap apa-apa. Tadi Ustaz hantar WhatsApp sekian-sekian screenshot. Kak cuba tengok betul-betul tu bukan nombor telefon saya walaupun gambar saya. InsyaAllah lah saya takkan minta pinjam duit dekat akak. Saya ada lagi adik-beradik lain sebagainya. Nampak ada muslimat? Ustaz tu minta, sebenarnya saya nak minta bank in 2,500 je. Tapi kalau akak dapat bank in 250 pun okey. Wah, bagus sungguh lah Ustaz ni bang. Dia nak 2,500 tapi dia minta 250 je. Skrip tu dia pindahkan kepada 10 orang. Darab 250. Banyak dah berlaku. So kita call dulu Ustaz, minta maaf ganggu Ustaz. Betul ke tadi Ustaz ada hantar WhatsApp sekian? Sebab kita dengar suara Ustaz kita dah tahu ini suara dia. Saya berniqab pergi mana-mana, berface mask ni muslimat dirahmati Allah pergi mana-mana. Mokcik-mokcik ni tak nampak tak lalat ni, bertutup. Tahu dah suara ustazah macam gitu. Alamak comelnya mokcik-mokcik ni. Tahu dah suara ustazah walaupun tak nampak muka, dia kata. Maknanya kita call dulu, takkan kita tak kenal suara ustaz yang kita nak tolong tu. Hari ni terlalu banyak. Kami dalam grup ustazah, Allah dah terlepas dah ustazah 2,500. Kan sebab kawan tu tak pernah minta tolong sebagai, tak maaf saya selit benda ni. Kalau kita nak bersedekah, berinfak tu biar pada yang betul. Tapi jemaah majlis ilmu ni kan sahabat, Masya Allah, iman dia mengatasi para ustaz-ustazah yang mengajar. Macam mana dia nak tenangkan hati tu? Tak apalah ustazah, saya niat sedekah je. Kita pula yang geram dengarnya. Sahabat-sahabat, kita niat sedekah je. Allah nak bersihkan harta saya ni kan. Sebenarnya dia nak sedapkan diri dia sendiri. Nyesal aku tak telefon dulu ustaz ni. Sebab kita bertanggungjawab membelanjakan harta kita ke jalan yang Allah redha. Kita jangan bersekongkol dengan orang yang menggunakan harta kita kepada jalan bermaksiat kepada Allah. Faham ya? Jadi tak apa kok, takkanlah ustaz bang, takkanlah nak tipu. Rupanya bukan nombor telefon ustaz tu. Sahabat-sahabat ni banyak dah berlaku. Allahu Akbar, sedih kita. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini semua berasal daripada falsafah hidup para pendeta Hindu atau daripada kebodohan para kaum sufi yang sebahagian daripada mereka mendakwa harta ini langsung tidak ada gunanya dalam kehidupan. Akhirnya mereka sanggup meminta-minta. Akhirnya mereka sanggup hidup dalam keadaan terhina dan tercela. Jadi agama Islam bukan begitu. Baik, Islam menyeru kepada umatnya supaya mencari dan mengumpulkan harta yang halal. Seterusnya menganjurkan supaya membelanjakannya pada jalan yang benar agar seorang hamba dapat hidup mulia dengan hartanya. Saya ulang, agar sebagai hamba dia dapat hidup mulia dengan hartanya. Orang macam ni yang Ustazah Zai sangat cemburu sahabat-sahabat. Saya memang cemburu dan geram dengan orang macam ni. Geram macam mana? Cemburu sehat. Contohnya kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya bercerita tentang, di sini pun saya biasa bercerita umrah tajaan yang saya kata RM1 sehari, RM1 sehari. Dan sampai hari ni kami ni macam perasan orang kaya lah, walaupun sebenarnya tak kaya. Sebab apa? Contohnya 11 Disember ni doakan tidak ada halangan lagi ibu-ibu ayah-ayah dari Kelantan saja 17 orang menggunakan tabung ASA tu sahabat-sahabat, Perak 4 orang. So kita akan terbangkan warga emas fakir miskin yang sepatutnya terbang bulan 3 hari tu. Saya puahlah berdoa sahabat-sahabat. Dan semalam dalam taklimat akhir, pokcik-pokcik tolong jaga dirilah. Kan kadang seronok first time nak pergi Baitullah, kok mereka buat kenduri 200 orang pula kat rumah, jenuh saya. Sebab mereka kena swab test, PCR test 72 jam sebelum terbang. Masa tu mereka dah dari Kelantan dah pergi KL, duduk rumah anak lah, transit sekejap. So bayangkan wa na'udzubillah min zalik, duk buat kenduri besar-besaran kat sana, muslimat, seronok, orang kampung ra'i lah, Bilal kita dapat tajaan pergi umrah, kumpul semua satu kampung. Kita tak tahu siapa yang, Allahu Akbar, nak bercerita bab ni pun kita sedih hari ni. Sebab kita hidup di zaman ini dan COVID ni real sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Tolonglah doakan mereka ni tak berhalangan lagi sebab bulan Mac 2020 patut mereka terbang. Jadi ibu-ibu ayah-ayah saya dah semakin uzur. Ada yang dulu kami tengok sihat, nanti pergi ni dah kena siapkan wheelchair pula untuk mereka. Allahu Akbar. Jadi saya kata tolong jaga diri, jaga diri. Sebab bayangkan wa na'udzubillah min zalik, seandainya keputusan PCR sebelum mereka terbang tu tak membolehkan mereka terbang, kita tak boleh nak bantu apa lagi dah. Kalau setakat pokcik demam, doktor kata sakit kanser, jangan terbang kan. Pakcik boleh lawan lagi cakap doktor tu kalau pakcik betul-betul nak pergi.
Sekarang ni handphone pakcik dah color merah ni, gelang ada pink merah ni, gelang pink. Memang tak layak terbang. Kami tak boleh bantu apa. Mutawif pula tak boleh kata sorok-sorok gelang tu, sorok. Tak boleh sahabat-sahabat. Sebab mutawif itulah yang paling durjana nanti. Kerana kita dah tahu positif, bawa terbang juga muslimat satu kapal, bayangkan. Jadi kita tak nak perkara macam ni berlaku. Ya Allah, pelihara, jagakan, sebab kita faham. Dan bila saya cerita-cerita benda macam ni, ada seorang hamba Allah, ustazah, saya tak kenal dia sampai sekarang. Messenger saya, ustazah saya nak sponsor 1,500 duit belanja seorang satu. Saya pun okey, biasa je ustazah dengar macam tu. Sebab mereka ni ditaja KLIA, balik semula KLIA. Mungkin ada orang yang nak bagi duit beli kurma sebagainya kat sana. Fakir miskin sahabat, kita share untuk PCR satu kali PCR tu antara harga 220 ke 250 pun ada. Tapi Ustaz Azwan dapat untuk kelompok yang kami akan terbang ni 150. Jadi kita pun bercerita gembira pada dia. InsyaAllah yang sebelum terbang ni 150, yang kat sana tu semua dah masuk dalam package. Pakcik-pakcik tak payah fikir dah. Pun masih banyak 150 tu bagi asnaf. Mereka rasa macam tak mampu nak pergi dengan berapa kali kena swab test yang kena bayar tu. Jadi dah rasa macam seorang yang in charge tu, ustazah kan kalau 150 bagi dia orang ni besar. Kata macam mana lagi nak tolong. Saya bercerita dengan sahabat La Tahzan. Alhamdulillah ustazah tak apa. Mereka tu 17 orang asnaf Kelantan darab dengan berapa orang? Totalnya 5,000 lebih lah untuk 17 orang darab 150. Alhamdulillah, saya rasa tinggal sikit. Hari ni mesti penuh lah dah, sebab sikit-sikit kan sahabat-sahabat mereka ni bantu untuk asnaf. So semalam saya umum, insya-Allah 150 tu pun tak payah bayar. Dah ada sahabat-sahabat majlis ilmu tolong bayarkan. Jadi mereka urut dada, alhamdulillah. So kita nak mereka pergi. Jadi saya kata 150 daripada 1,500 daripada hamba Allah tu boleh kita kongsi-kongsi yang lain, rezeki mereka mencurah. Tak ustazah, saya nak sponsor lain pula daripada tabung tu 3 orang ke Baitullah full package termasuk dengan duit belanja mereka 1,500. Saya tersandar, ya Allah banyaknya kak. Saya pula kenapa banyak sangat? Pelik Ustazah Zai ni. Orang nak bagi ambil je lah kan sahabat. Ustazah pilihlah yang mana di kalangan yang ustazah nampak betul, subhanallah sahabat. Saya betul-betul cemburu orang macam ni. Sebab dia kata saya sakit, saya terhalang nak buat umrah sendiri. Saya nak sangat saya pergi tapi suami saya tak izin. Saya faham suami saya nak jaga saya sebab saya tak sihat kali ni. Dan anak-anak saya pula kali ni memang saya terhalang untuk ke Baitullah seperti biasa. Semoga dengan saya menaja hamba-hamba Allah ni ustazah, Allah sembuhkan sakit saya. Jadi kita cemburu orang yang punya jiwa macam ni. Faham ya muslimat dirahmati Allah, subhanallah. Muliakan dia ya Allah, angkat darjatnya ya Allah. Sebab bukan mudah sahabat-sahabat kita nak belanjakan harta kita untuk menggembirakan orang lain. Ini kenapa saya cerita. Saya tak sebut namanya siapa sebab sampai sekarang kalau dia tak nampak macam nak kenalkan diri dia siapa, saya pun tak ada akak siapa sebenarnya, rumah besar ke rumah kecil, tak ada tanya. Sebab kalau dia nak memperkenalkan diri dia, dia akan kenalkan pada saya. Sahabat-sahabat, jadi saya tak penting siapa dia, tapi dia adalah hamba Allah yang saya nak tiru kebaikannya. Aku cemburu dengan dia Allah. Semoga kalau kita kaya, kita dapat buat macam tu juga. Sahabat-sahabat, tapi nak tunggu kaya macam dia, sponsor 3 orang full package, siap duit belanja. Jangan, saya nanti ustazah kalau dah kaya, saya nak jadi macam tu. Rasa macam lambat lagi akak ni nak kaya. Kenapa? Sebab tak start pun muslimat. Yang start RM1 sehari, RM1 sehari, subhanallah. Itu dimuliakan Allah sebab tak banyak cakap, terus je start. Memanglah nak tunggu sehari RM1 ni dapat seorang pergi Baitullah, seorang-seorang memang mustahil. Tapi bila kita buat secara jamaah, sebab tu Islam suka sangat kita berkumpul untuk kebaikan. Kita solat berjemaah, kita buat kebaikan sahabat. Jangan pernah kalau kita nak buat baik tu, aku jangan cakap ke orang lain tahu. Ni pahala ni kita-kita je, kongsi kita-kita je. Pelik dah orang macam ni. Kan satu grup taman 250 orang. Lepas tu PM tepi. PM tepi ni kita-kita aja, kita masuk syurga kita-kita aja. Macam confident je dia tu syurga, kan? Sebenarnya mudah ke syurga, lagi banyak mengajak orang lain buat kebaikan. Sebab lagi banyak orang tiru kebaikan. Saya rasa gitulah, lagi banyak mengajak orang buat kebaikan, tapi kita tak baik-baik, lagi besar malunya.
Macam semalam, ya Allah, orang yang jumpa ustazah ni dengan berniqab, dengan sarung tangan semua, aku tak macam ni lagi, ya Allah, malunya. Malu pada diri sendiri. Kau kuatkan aku, ya Allah, menjaga aurat sempurna seperti yang kau mahu, dan kau istiqamahkan sahabatku ini, ya Allah. Sebab sahabat-sahabat, setiap orang yang kita jumpa, kita nak belajar baiknya, bukan kita nak cari buruknya. Buruknya tu menjadi sempadan pada kita. Acik-acik pula yang datang jumpa ustazah, acik dulu ustazah menyesal kan, kalaulah suami acik tu boleh dihidupkan balik. Allah, sahabat-sahabat, penyesalan tu, ya Allah, aku pun akan tua, aku tak nak nyesal macam ni, nak stop lah tengking-tengking suami yang macam tu, Ustazah Zai. Sebab apa, muslimat? Aku belum tentu tua macam makcik ni, ya Allah. Tengok tuanya, sekejap-sekejap lap air mata, Cerita pasal ibu baru ni di masjid berhampiran dengan sini, kan? Tunggu saya turun daripada pentas ceramah. Rupanya hanya nak cakap, ustazah, saya insaflah kuliah hari ni. Dulu saya jaga mak saya sakit, saya tengking-tengking mak saya, ustazah. Kan saya terpaksa. Terpaksa ke sengaja, cik? Terpaksa, ustazah, dengan nak pergi bilik air tak kencing, sampai kat tilam kencing. Macam mana kita nak sabar, ustazah? Faham, cik, faham. Semoga betul-betul saat itu terpaksa tinggikan suara, bukan sengaja tinggikan suara. Dan Allah ampunkan dosa cik, sebab lebih mulia seorang anak bersusah payah membela orang tuanya. Ya ustazah, saya sedih masa tu adik-beradik lain semua tak nak jaga. Itulah ibadah. Faham muslimat? Sebab bukan mudah. Saya dah biasa jaga orang tua, sekarang tinggal dua-dua bapa. Yang bapa saya dengan perangannya, insya-Allah Allah muliakan. Yang bapa ustaz dengan perangannya, insya-Allah Allah muliakan. Kita cerita baiknya saja. Buruknya jika ada, kita pohonkan ampun kepada Allah. Sebab semua manusia ni sama. Tak ada yang cantik, semua ada baik, ada buruk. Semoga Allah jaga aib kita. Jangan sampai Allah aibkan kita ketika kita berada di hadapan Allah dalam keadaan bertelanjang, tak boleh tutup aib kita dengan apa pun. Minta maaf sebut. Okey, sahabat-sahabat. Baik, Allah menyebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam menyeru kepada umatnya supaya mencari dan mengumpulkan harta yang halal. Seterusnya menganjurkan supaya membelanjakannya pada jalan yang benar agar seorang hamba dapat hidup mulia dengan hartanya. Lalu Nabi SAW bersabda, ni'mal malus salihu fi yadir rajulis salih. Allahumma salli ala Muhammad. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang berada di tangan orang yang soleh. Faham maksud? Nabi berkata, sebaik-baik harta, ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang berada di tangan orang yang soleh. Jadi wahai orang soleh, tak pernah salah kamu berharta. Jangan risau meletakkan harta pada orang soleh. Soleh bukan yang nampak kat serban tudung labuhnya saja, ya sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Kita risaulah hari ni. Sangat risau. Saya malu dengan Allah bila dia mengadu, ustazah, saya tak sangka ustaz tu saya bagi amanah macam ni, penipu. Rupanya dia bukan buat madrasah tahfiz, dia bina banglo dia, bini ketiga budak tu, ustazah. Macam tu ngadu kat ustazah. Saya tekak, janganlah sebut macam tu. Takut benda fitnah. Bukan fitnah, ustazah, akak dah nak saman dah ni. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu bukan soleh pada pakaian sahaja. Minta maaf, ya Allah, meremang bulu roma nak cakap ni, sahabat-sahabat. Sebab hari ni berlaku perkara macam ni. Dan saya berkemungkinan boleh diuji Allah, na'udzubillahi min zalik, dengan sesuatu yang saya tak jangka. Sebab tu saya tak mampu buat seorang-seorang. Masya Allah, saya ada dikelilingi tim khidmat. Kalau handbag saya ni balik ke rumah, kalau saya tonggengkan sahabat-sahabat, bang tolong tengok, tolong kira duit apa dekat sampul tu. Kan kalau abang tak tengok nanti takut saya masuk dalam poket pula. Lama dah tak pakai gelang besar ni. Macam tu sahabat-sahabat. Buat lawak pula kan dia. Tak apa yang abang ke tak belikan untuk saya. Pakai je pakai. Ini lagi syaitan dunia kalau macam ni sahabat-sahabat. Jangan. Dia pun cakap, ya kalau abang pun ada amanah orang, tolong ingatkan. Sebelum kita terlupa, balik-balik tu terus asingkan mana duit. Ya Allah muslimat, boleh kelabu asap dengan duit ni kan? Sebab peluang ada, ruang ada. Jangan buat seorang-seorang. Maka masukkan dalam satu akaun khas yang dipantau siapa pula yang jaga bahagian akaun tu. Kan macam tabung umrah amanah saham akhirat tu, ada berapa grup semua. Contoh nanti bila 15 hari bulan, ustazah bagi penyata daripada Masjid An-Nur Subang, contoh RM1,470 yang dikumpul.
Nanti wakil yang hantar kat Ustazah bukan 1490 ke? Tak cukup RM20 tu. Ya Allah Kak, saya terlupa RM20 baki yang Kak tambah hari tu kan. Tu ada yang tengok sahabat. Sebab kita bukan tepat elok. Kita tak tahu sahabat-sahabat. Kalau seorang-seorang, Allahu Akbar. Saya ni dah tak tahu berapa banyak kali berwasiat dah dengan yang menjaga bahagian kalau Ustazah mati teruskan. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Benda ni untuk ummah besar. Tapi kalau kamu buat seorang-seorang, kita jangan, sayalah orang beriman, saya orang soleh, saya takkan guna kepada benda yang pentingkan diri saya sendiri. Bohong. Sebab di sana ada satu makhluk yang sangat dengki tengok orang amanah, sangat dengki tengok orang yang beriman kepada Allah. Aku boleh gelincirkan macam-macam. Macam kisah seorang amil pegang duit zakat. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, dia sangat amanah sepanjang menjadi amil. Ni kisah benar. Sangat amanah sepanjang menjadi amil. Akhirnya dipenjarakan kerana terpaksa menggunakan duit yang akhir. Dulu-dulu bukan boleh transfer hujung jari macam tu. Elok dah pejabat tutup, nak hantar duit buku zakat tu dah tutup. Muslimat dirahmati Allah, dia nak balik kampung. Satu-satunya kereta yang dia ada tu tayar, tak boleh bawa balik kampung jauh lah. Kan perlu tukar tayar apa semua. So hati ni kata tak apalah, pakai dulu duit ni, nanti balik pulangkan. Hantar bank in balik lah duit tu. Okay? Sebab tak sempat. Isteri kata, jomlah bang, orang semua dah pagar lemang, kita duduk kat KL ni lagi. Gitulah bahasa orang perempuan yang kadang tak sabar-sabar nak balik raya muslimat. Lepas tu pakai dulu duit yang ada. Tapi setan masuk mudah. Rupanya ramai orang yang berdengki. Datanglah fitnah tu, dia belanjakan duit dia, duit zakat. Muslimat, kenapa ya orang baik sekali buat jahat Allah tangkap? Maksudnya dia baru sekali tu nak buat pecah amanah, yang bukan disengajakan dan ada niat nak bayar semula. Terus bicara, bukti ada, akhirnya dia duduk dalam penjara. Muslimat, tapi orang yang jerung buat berkali-kali, lepas je. Lepas tu macam mana isteri dia punya bahasa? Itu bukannya dia sengaja nak guna duit tu, saya jadi saksi. Balik nanti dia boleh pulangkan semula, kena penjara. Ustazah, sedih sangat saya. Yang duk makan duit zakat itu ini tak kena pun. Begitulah cara Allah menyayangi hambanya. Faham muslimat? Saya guna bahasa macam ni kepada anak buah saya lah, duduk madrasah tahfiz. Kadang-kadang bila kita ziarah ke, dia bercerita tu, Umi, hari tu abang sedih sangat. Kan, mulalah budak-budak macam ni, rasa nak pindah sekolah lah. Kenapa sampai pindah sekolah? Kan okey je, Umi tengok okey je. Hari tu abang sekali je bising kat surau, abang dah kena rotan dah. Macam tu cara dia mengadu. Macam tu cara Allah sayang abang. Sekali betul kan, buat salah dah kena rotan. Orang lain tu Umi berkali-kali tak kena pun. Macam mana boleh kena? Sebab masa abang tengah buat bising tu lah ustaz lalu. Masa orang lain buat bising, ustaz tak lalu. Faham tak muslimat? So cara kita bercakap dengan, ya Allah, baiknya Allah abang nak jaga abang ni. Abang buat bising sekali, ustaz lalu terus kena rotan. Itu tanda Allah sayang, tak nak biarkan kita sampai berkali-kali buat jahat. Barulah logik akal dia tu terima. Tapi kita doakanlah kawan yang berkali-kali terlepas tu. Kan, kalau abang mampu cerita dekat ustaz, sebenarnya ustaz yang tu ketua je tu, tapi tiap kali, tapi dia macam tahu je bila ustaz nak lalu, dia jadi alim, pelik, pegang tasbih macam tu kan. Jadi Allah nak jaga. So begitulah nasihat saya kepada isteri tadi. Nangis-nangis kan. Betul lah sahabat-sahabat, orang yang baik, orang yang jujur ni selalu terkena perkara macam tu. So jangan buat sorang-sorang. Biar orang nampak di keliling kita. Kita tak bank in lagi duit tu. Ingatkan kalau jadi apa-apa pada abang awal-awal, jangan sampai orang lain tahu dulu. Kalau orang lain tahu dulu, tu yang dia balik kampung tu pakai duit zakat tu, sebenarnya fitnah dah berjalan, sedangkan kita belum sempat lagi nak menceritakan keadaan yang betul. Ni hari ni hati-hati sahabat. Lagi-lagi dunia di hujung jari. Kita belum lagi bercakap dengan mulut, hok yang dengan jari ni dah berjalan dulu dah. Allahu Akbar. Okay? Jadi semoga Allah jaga kita perkara begini. So kalau orang tu benar-benar orang soleh, dia tidak akan menggunakan harta ini kepada jalan yang toleh. Maka wahai orang-orang soleh, anda tak pernah salah untuk kaya, tapi semoga dalam kaya itu kekal kesolehan anda. Faham ya maksud? Subhanallah. Satu perkara yang menyebabkan kegusaran dan keresahan adalah banyaknya hutang. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah?
Allah ustazah, kan akak yang jadi tak tenang ni sebab hutang banyak, pandemik pula, suami akak pilot. Sampai sekarang walaupun kapal dah boleh terbang, dia pula tak terbang-terbang sebab dia paling tua dalam banyak-banyak pilot yang ada. Macam tu muslimat. Kan anak-anak murid ni macam-macam mengadu, kapal dah boleh terbang dah. Entahlah ustazah, dah expired kot suami akak tu. Kan macam tu. Jadi muslimat dirahmati Allah, akak takut hutang makin bertambah. Dah suami tak ada pendapatan macam dulu, kenapa nafsu berbelanja masih seperti dulu? Dalam pandemik ni banyak yang kita belajar. Ustazah sebut pada muslimat dalam kuliah-kuliah online, kita dah tahu kita punya pendapatan ni dah susut. Kenapa dah atas meja waktu nak makan masih 5-6 jenis lauk? Kalau 1-2 lauk tu tak kenyang ke kita? Kenyang ustazah, tapi tak biasa. Anak zaman sekarang ni dah ada daging, ayam lagi. Mama, telur dadah tak ada ke? Selalu telur dadah ada. Kan masalah. Mak-mak sekarang yang diikut kenapa? Saya ingat mak saya dulu, Masya Allah, apa yang ada tu makan. Syukur. Bila daripada mak saya cakap macam tu, kami mak-mak cakap macam tu, kami tergelak. Biasa je anak buah saya yang kecil-kecil, sahabat-sahabat. Bila kakak dia kata, "Loh, kenapa tak ada ayam hari ni?" Cuba kakak bersyukur, yang kecil tu katakan. Comelnya budak ni. Dia pula yang cakap. Nanti bila dia cari moncong, kenapa tak ada telur dadah? Nanti kakak, kan kena bersyukur hidup ni, kan? Jadi senyaplah sekejap. Jawapannya itu sembang-sembang kita daripada asal keturunan dulu. Subhanallah, sebab mereka belajar daripada apa yang mereka pandang. Mereka belajar daripada apa yang kita cakap. Walaupun kita kata jangan membazir, tapi maknya hari-hari buang makanan dalam tong sampah. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, perkara macam ni lah yang kita hari-hari cakap anak kita jangan membazir. Tapi kita yang masak lebih-lebih, akhirnya depan anak buang. Ibu ni nasi ni ada lebih sikit, buang lah, tinggal sikit tu. Sahabat-sahabat, kita tak plan, tak apa, simpan. Besok mama goreng buat kamu pergi sekolah, boleh makan dengan kawan-kawan. Jangan membazir. Benda tu semuanya anak-anak belajar. Okey, kita sekarang tengah susah, ayah dipotong allowance itu ini. So 2 lauk je. Biarlah dia merajuk. Mak saya kata dulu dia takkannya menyembah bumi tu. Kan kalau bawa berjalan, budak-budak kan suka nak mainan juga, kan. Menggelupur dekat situ. Mak saya tinggal sahabat. Dia takkan tak ikut. Kau tinggal je, memang dia ikut. Dia nak duduk siapa? Mak dia bukan orang kedai tu, kan. Tegas betul mak saya. Abang saya berguling-guling kat situ. Dia jalan je kan. Lalu abang saya lari. Kan kenapa tak tinggal? Kan mak saya. Okey, faham. Kalau mak tak mampu, jangan mengada-ngada nak beli. So itulah ketegasan kita hari ni. Tapi kita, ustazah budak sekarang senang ustazah. Kita buat-buat kerja, bising, bagi je handphone, senyap. Bagi je handphone, senyap. Bagi je handphone. Dah membesar dengan budaya macam tu, kita terlupa sahabat-sahabat. Siapa yang menyogok kehidupan mereka macam tu? Kita. Okey, kita tak bertegas sebab kita terlupa nanti di sana Allah akan tanya kita. Masya Allah, perkara macam ni ibu kita memang kena berpenat dengan anak zaman sekarang. Kena berpenat. Kalau 24 jam kita tak angkat daripadanya, saat kita yang belikan handphone, kita yang belikan laptop. Bayangkan nanti dia dah boleh beli sendiri. Kan kamu ni mak datang rumah kamu nak tengok cucu, mak pula jaga cucu, kamu asyik main handphone je. Nanti adik cakap apa? Menantu kata, tak payahlah jemput mak awak datang lagi. Kita kan yang beli handphone ni, bukan dia hadiah kat kita. Boleh tak ibu-ibu, anak-anak cakap macam tu? Sementara kita yang belikan handphone, kita yang hadiahkan kat dia, bagi undang-undang. Okey, sahabat-sahabat muslimat, cakap ni macam senangnya ustazah cakap. Ustazah tak rasa apa yang saya rasa. Berperang ni dengan anak. Tak apa berperang, sebab kita yang beli. Kan, mama bukan tak bagi langsung. Sekarang ni memang semua anak kena ada handphone. Duduk asrama pun dah boleh bawa handphone muslimat. Pelik sungguh sekarang ni. Duduk asrama dah boleh bawa handphone. Kenapa bawa handphone ni? Kenalah Umi sebab satu grup pergi masuk kelas, satu grup lagi online dekat dalam bilik. Ya Allah, canggihnya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan satu hari nanti kita dah tak pakai duit dah nak pergi mana-mana. Baru ni kami nak pergi bayar makan. Ustaz kata mujurlah kita sejak ada travel ni baru ada kad. Dulu-dulu mana pernah ada kad. Lepas tu kad tu tertinggal dalam dompet dalam kereta. Rupanya tak boleh pakai cash, kena pakai kad. Terpaksalah nasib baik ada kakak belakang ni nampak. Tak apa, saya bayarkan makan. Jangan macam tu kak, saya pergi sekarang dekat kereta, ambil kad. Tak apa, saya bayarkan dulu. Masya Allah muslimat, tak laku duit kita. Ustaz siap cakap, duit saya banyak ni dalam ni. Tak laku, dia kena pakai. Duit banyak siap tunjuk lagi. Kan? Dia kena pakai kad. Masa tengah baru-baru buka hari tu kan, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, Allahu Akbar.
kita dah berubah dah cara hidup. Tapi selagi mana kita jadi orang soleh, jangan risau. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tu yang paling penting Nabi dah bagi tahu pada kita. Baik, kita ambil sikit lagi. Satu perkara yang menyebabkan kegusaran dan keresahan adalah banyaknya hutang atau kefakiran yang berpanjangan dan menghancurkan. Sebab tu jangan seronok hidup dalam suasana fakir. Sahabat muslimat dirahmati Allah, saya belajar lagi semalam saya di Kelantan. Program tu dibacuk. Dah habis program ni barulah saya boleh bagi tahu kan. Sebab orang tanya, Ustazah, taklimat akhir umrah tu kat mana nak jumpa Ustazah? Saya tak boleh cakap sebab masjid-masjid di Kelantan masih fasa 3, tak boleh buat majlis-majlis ilmu. Jadi program tu tertutup. Muslimat dirahmati Allah, hanya yang nak terbang je kita raikan berkumpul satu tempat. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian muslimat dirahmati Allah, balik tu dibawa singgah dekat satu gerai tepi jalan. Tapi nampak maju sangat lah. Kedai tu viral di situ. Makcik-makcik sebut viral dah sekarang ni. Ustazah singgah lah, Alhamdulillah. Kedai saya dah viral. Kemarin lagi viral. Kan, rupanya macam-macam lah dia jual. Dia tu tajaan amanah saham akhirat tahun 2019 kot dia terbang. 2019 ke 2018. Orang yang recommend dia tu kat saya, bawa saya ke masjid semalam. Ustazah tahu agaknya makbul doa dia masa kat Mekah kot. Dia balik umrah Ustazah, seorang ni dapat buka kedai ni. Maju kedai dia muslimat. Kedai tepi jalan tu macam-macam dia jual. Sedap pula tu. Telanai liu. Sampai sekarang terasa. Semalam tu kenyang tak termakan sangat. Bila dah lapar macam ni baru terasa. Lepas tu seorang lagi dia macam tanam apa yang buah salak kan. Salak Kelantan ni tak sama dah dengan salak yang kita beli dekat Indonesia tu. Tapi tak pernah berbuah. Balik daripada umrah tu siap dia boleh buat meniaga. Buah salak tu banyak jadinya. So 2 orang daripada yang terbang tahun tu Ustazah sekarang dah boleh bayar zakat. Masya Allah muslimat, kita dengar betul lah Nabi kata umrah ni duit yang dibelanjakan muslimat dirahmati Allah, insya Allah akan menambah-nambahkan rezeki dengan mana ikhlasnya dia beribadah ketika di sana. Subhanallah. Jadi jangan takut. Inilah dalam bacaan tawaf ada kita jumpa kalimah tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak ada ruginya. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita belajar sesuatu sebab dia tak nak selamanya fakir. Minta maaf saya sebut secara khalayak di sini, jangan selesa menjadi orang yang fakir dan sentiasa sifatnya meminta-minta. Jangan biasa. Sebab ni ada ni, dah laporan. Ustazah, kita sampaikan sumbangan, boleh pula dia kata kalau PKP macam dulu kan best. Best pula dah. Sebab boleh orang datang hantar beras, hantar telur, suami dah jadi malas bekerja. Masjid-masjid semakin banyak gobok rezeki. Muslimat dirahmati Allah. Ini sikap manusia. Dan seorang yang saya jumpa semalam jaga masjid pun bekas umrah tajaan kami yang dulu di Kelantan, Masya Allah. Saya kata, akak buat apa kat sini tengah-tengah hari sebelum Zuhur lagi? Driver yang bawa kami tu, dia nak singgah toilet. Lepas tu kakak ni tiba-tiba bawa Ustazah Zai kan. Dia datang terkedek-kedek. Akak ni bukan. Ya Ustazah, akak jaga gobok rezeki kat sini. Ustazah sejak PKP, orang masjid upah akak duduk dekat masjid ni untuk siapa je asnaf datang minta ni kan berkunci gobok rezeki tu. So dialah yang akan tulis ni ambil berapa kampik beras, tepung, dia yang tulis. Lepas tu kak akak dapat upah apa? Tak dapat upah apa Ustazah, tapi akak seronok dapat tolong orang susah, ambil bahagian dia dekat sini. Patutlah hidup dia muslimat kan sengih macam orang tak ada masalah. Sebab apa? Sebab walaupun dia tak dapat upah, dia menginfakkan masa yang dia ada, kesihatan yang dia ada untuk tolong orang lain pula. Dia sendiri tak meminta-minta, sedangkan dia di kalangan asnaf. Faham? Jadi sebab kadang-kadang dia ikutkan, tak apalah hujung bulan nanti duit masuk ke akaun walaupun 200-300 ringgit. Saya bila buat program-program kebajikan macam ni muslimat, saya akan sempatlah berceramah sekejap. Contoh kadang-kadang kan kita nak sampaikan infak apa-apalah daripada KL ni, kalau saya pergi Kedah ni, contoh hari Jumaat ni subuh saya gerak ke utara. Lepas tu program kami di utara di SIK kan, Agrobis Kedah di SIK kan. Jadi saya tahu SIK tu banyak kawasan asnaf. Jadi saya minta cikgu yang bantu kami di utara ni sekarang dah tak mengajar sekolah. Saya kata, Mak Su tolong cek anak-anak yatim di sekolah, bekas sekolah Mak Su dulu. Ramai Ustazah nak buat apa?
Cari mereka sejumlah yang betul-betul susah, bawa ke tempat kita nak buat program tu untuk kita agihkan sumbangan daripada orang KL kepada mereka. Oh dia pula, ya Allah Ustazah, kita tak terfikir nak buat. Kita dah sampai dah tempat orang miskin. Kita sekarang tak boleh nak buat program pergi sana sini, tak boleh. Kita nak buat program muslimat, bawa mereka dalam keadaan patuh SOP yang tempat tu dah bagilah peraturan-peraturan. Kementerian Pelancongan pun bagi dekat travel macam kami, macam mana kita nak dalam keadaan patuh SOP tu. Okay? Datang dalam berapa minit sahaja, bagi sumbangan, nanti diorang balik lah, diorang tak join kita. So Azhar tak terfikir pun, sebab saya rindu kalau dulu saya pergi mana-mana, kita pergi rumah ke rumah dan kita sembang, cik macam mana kan, masjid ni imam tua dia masih, kalau Kelantan panggil imam tua, dia kata tak adalah tua sangat, muda pun panggil imam tua, rupanya imam satu dia. Oh imam tua dia imam satu, sian orang ni tak adalah tua lagi, tak panggil imam tua dah. Baca sedap muslimat, imam tua juga kan, tak payahlah jadi imam satu, nanti jadi imam tua kat sana. Lepas tu kita sembang, imam dia dah tukar kan, tahulah tak tahu, tak pernah pergi masjid tu. Kalau ada sumbangi baru pergi. Oh dah mula dah nak singsing lengan dah ni sahabat. Jadi Ustazah kata ni rumah macam ni, Allahu Akbar, baca Quran pun mesti air hujan jatuh bila mengaji kan cik. Kat mana cik nak tengok Quran, mesti dah kembang-kembang. Tak ada Quran kat sini. Lepas tu ampayan pun tak ada, ikutkanlah malas. Kalau basuh telekong kat mana? Tak semaya, lama dah tak semaya. Tu dia. Allah tak pernah menghina sesuatu kaum. Faham ya, ini jaminan Allah. Allah tak pernah zalim pada hambanya. Muslimat, yang kita rasa macam kenapa aku rasa dianiaya, dizalimi, cek diri kamu dulu hubungan kamu dengan Allah macam mana. Sebab tu Ustazah sebut Masya Allah kan, bila kita nak buat, saya pergi di Cerating hari tu, di satu masjid. Ustazah, kenapa Ustazah nak buat kuliah subuh? Kita buatlah kuliah maghrib ramai sikit. Kenapa kuliah subuh? Sebab kita nak ajak asnaf ni solat subuh sama-sama. Lepas subuh tu baru kita ajak mereka sarapan. Lepas tu baru kita serahkan sumbangan. Janganlah kita panggil mereka ni, ajar, biasakan mereka waktu yang tak terlibat dengan solat. Muslimat, kita sebenarnya diajar oleh Allah dalam tempoh kita ber-PKP ni. 2 kali Maulidur Rasul kita tak boleh berarak semua kan, sahabat-sahabat. Ada di sana orang sedih. Ustazah, dulu kita boleh berarak. Cubalah jangan tangisi yang kita tak boleh berarak tu dulu. Tangisi sikap kita berarak, dapat nasi biryani kambing seorang sebungkus. Allahu Akbar, pakat start motor balik. Yang sembahyang Pak Imam berapa orang je soft depan. Yang mana sunat sebenarnya? Minta maaf saya kena cakap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita seronok berselawat macam tu, seronok. Biarlah ada puak yang membid'ahkan. Saya kata nak sebut bid'ah macam mana Ustaz? Kalau tak diajak berarak ni langsung tak berselawat agaknya. Kalau tak dia buat ceramah setahun sekali Maulidur Rasul ni langsung tak dengar kot kisah Nabi Muhammad. Jadi pandang yang baik dulu. Tapi patutlah ada puak yang marah, muslimat dirahmati Allah, sebab betul-betul bid'ah. Bid'ahnya kat mana? Yang sunat suruh solat jemaah tak dibuat. Itu yang Ustazah kadang-kadang betul dalam fiqh ni kita luas. Tapi mana yang orang cakap tu cuba pandang dulu. Ada betulnya dia cakap ni, ada betulnya. Allahu Akbar pakat lari. Yang penting uniform dapat hijau tahun ni. Tahun depan biru pula. Kalau khatam Quran, bunga telurnya pakat berlumba-lumba. Kau punya harga bunga telur satu berapa? RM5.80. Ya Allah, mahalnya, aku RM8 je. Itu pun yang kenduri kahwin simpan tu lah yang campur-campur bunga telur. Dah selawatnya tidak, cerita bunga telur pula dah. Sahabat-sahabat yang mana? Masya Allah, 2 tahun ni Allah ajar kita. Ramadan di rumah, selawat Rasul di rumah. Jadi Ustazah saya menangis juga. Sebenarnya engkau sedang menegur aku ni ya Allah. Ada banyak yang Allah tegur, sahabat-sahabat. Kita kat rumah selawat juga kan? Baca Quran juga kan? Tapi dipaksa Allah duduk di rumah tak berselawat, tak baca Quran. Kamu nak dibagaimanakan lagi oleh Allah? Sahabat-sahabat, COVID ni wujud. Allah lebih wujud sebelum COVID ni wujud. Tapi kita tak meyakini Allah pandang kita. Okay, jadi semoga pelajaran ini, muslimat dirahmati Allah, jangan sampai kita dihina oleh Allah kerana sikap kita sendiri. Sebab tu hadis ni menyatakan demikian, satu perkara yang menyebabkan kegusaran dan keresahan adalah banyaknya hutang atau kefakiran yang berpanjangan. Lalu Nabi menyatakan, fahal tantaziruna illa ghaniya mutghiyan aw faqiran munsiyan. Apakah kalian hanya menunggu kekayaan
yang membuatkan kesombongan atau kefakiran yang menjadikan lupa kepada Allah. Jangan dengan kekayaan makin sombong. Ada gap antara si kaya dan si miskin. Kalau tak, Allah tak wujudkan zakat. Apa tujuan zakat, wahai orang kaya? Supaya kita merasa keberadaan orang-orang miskin. Wahai si miskin, jangan kefakiran menjadikan kamu lupa kepada Allah. Dok tunggu jadi tangan yang menerima. Tak pernah terfikir untuk naikkan keadaan kemajuan diri tu, nak jadi pula orang yang memberi. Faham tak maksud? So keduanya tak pernah kita si kaya tuding orang miskin, si miskin tuding si kaya sombong. Kalau kita ada ilmu, kita ada peranan masing-masing. Yang kaya Allah pilih hidup begitu, insya-Allah syurga. Yang miskin Allah pilih hidup macam tu, insya-Allah syurga. Sebab matlamat kita sama. Tuhan kita serupa, sama. Allah mengharapkan pertemuan di dalam syurga bersama orang-orang beriman. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat Masjid An-Nur, semoga lepas ni Ustazah tak tersilap masjid lagi. Okey, dan kita ada insya-Allah semoga dijadualkan untuk kita bertemu lagi sahabat-sahabat La Tahzan dalam talian. Besok kita sambung perenggan bawah sekali tu untuk menamatkan bab 127. Terima kasih banyak. Ampun maaf zahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir boleh ziarah Pondok Keropok Leko kat depan. Fresh dari Terengganu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.